Abang balik. Meeting dengan klien. Kat mana? Awak ni. Perlu ke saya beritahu semua benda yang saya buat hari ni? Saya dah cakapkan saya meeting kan? Dah lah. Apa lagi? Hanif. Awak dah banyak berubah, tudung awak mana? Dah terbang dah, tak pakai lagi dah. Dengan gaya macam ni. Ni bukan Hanif yang saya kenal lah. Saya yang berubah. Atau awak yang rasa tercabar? Benda awak cakap ni. Awak rasa tercabar sebab saya dah bekerja kan? Kalau dulu saya nak apa-apa, saya kena merayu dekat awak, minta tolong kat awak. Belikan saya barang. Tapi sekarang saya boleh beli semua dengan duit saya sendiri. Sebab tu awak rasa tak puas hati kan? Perangai awak kenapa macam ni? Macam ni macam mana? Awak dah hilang hormat pada saya. Saya suami awak. Kalau awak nak saya hormat awak. Jadi seorang suami yang boleh membahagiakan isteri. Boleh bagi saya apa yang saya nak. Boleh bagi saya kemewahan, keselesaan. Faham tak? Bukan suami macam ni. Okey, itu dia tadi sedutan drama Khilaf Asmara Fatin, di mana kita dapat lihat tadi bahawa seorang isteri itu egonya jadi agak tinggi bila dia lebih berduit, lebih berharta daripada suami. Betul. Fatin. Dan rata-rata dah kongsikan komen-komen di Facebook. Terima kasih banyak-banyak. Bolehlah kita bacakan satu. Ini daripada Amin Nuruddin. Duit itu memang penting tapi tak semestinya penentu bahagia. Yang penting niat kita untuk membina hubungan dan keluarga demi Tuhan dan demi kebaikan akan dipermudahkan insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Amin, dan teruskan kongsi komen-komen anda. Dan kita bukan berdua sebenarnya, kita bertiga hari ini di studio. Kalau kita nak perkenalkan mereka di sebelah saya, kita nak perkenalkan seorang artis, seorang ibu, usahawan, Effa Razia. Siapa yang tak kenal? Ya, terima kasih Fatin. Sama-sama. Terima kasih Syirah. Terima kasih produser kita. Terima kasih. Linda juga jemput saya pada hari ini. Itulah dia. Dan kita juga bersama dengan Izwan sekali lagi. Ya, saya. Dan kita bersama dengan kaunselor kita hari ini, Cik Fazli Aziz. Selain daripada 3 orang di studio, kita ada juga di dalam talian. Kita bersama dengan Ajali di Kelantan, jauh. Terima kasih banyak-banyak luangkan waktu. Assalamualaikum. Ya, itu dia. Okey, boleh terima kasih. Apa khabar? Sihat kau? Sihat. Dia dah mulalah. Alhamdulillah. Okey, kita nak mulakan pembukaan topik kita hari ini, Syirah. Mungkin kita boleh tanyakan kepada Cik Fazli terlebih dahulu. Kalau tadi kita dah tengok sedutan drama tu, apa yang dikongsikan Syirah tu, kalau dah ada seseorang, suami dan isteri, seorang itu mungkin berkuasa dari segi duit ataupun kuasa tu kuasalah duit. Mereka lebih berkuasa, dan ada pula yang berpendapat duit bukan segalanya. Mana satu kita nak kena seimbangkan ni, Cik Fazli? Saya ingat dia tanya soalan, adakah duit penentu bahagia? Saya kata ya, tetapi bukan isunya tentang duit. Tetapi apa yang boleh dibuat dengan duit. Sebab kalau contoh kan, kita ada dalam akaun bank ada duit, katakan 150,000, 500,000 kan. Tapi tak boleh keluar. Bahagia tak? Tak bahagia. Ataupun kita ada cash di tangan, tapi cash tu tak boleh nak beli apa-apa. Tak bahagia? Tak bahagia juga. Sebab itu isu tentang duit ni adalah duit ni menjadi penentu bahagia bergantung pada apa yang kita gunakan, apa yang kita boleh buat dengan duit. Contoh, kalau kita ada duit, apa yang kita nak buat dengan duit? Contoh, nak pergi melancong. Kenapa kita nak pergi melancong? Sebab kita rasa bahagia dengan pergi melancong. Betul tak? Betul. Tapi kalau kita tak rasa bahagia dengan pergi melancong, adakah kita akan gunakan duit untuk melancong? Tak. Sebab itu sebenarnya duit ni sebenarnya dia memberikan 2 perkara. Pertama, dia menghilangkan kerisauan. Okey. Kan? Sebab contoh, bila tak ada duit, kenapa kita risau bila tak ada duit? Kita risau sebab tak boleh makan. Tak ada duit nak makan. Tak ada rumah, mungkin tak ada rumah. Kalau sewa rumah, mungkin dah kena halau oleh tuan rumah kan. Betul. So sebenarnya bila ada duit, dia ada satu istilah disebut sebagai hierarki keperluan Maslow. Keperluan asas. Yang mula-mula sekali yang kita kena penuhi dengan duit ni apa dia adalah keperluan asas. Iaitu makan, minum, tempat tinggal. Betul. Yang kedua, safety. Keselamatan. Kemudian yang ketiga baru dia naik kepada love and belongings. Sebab itu cerita dalam rumah tangga, jangan cerita soal cinta kalau tak ada duit. Betul. Sebab apa? Keperluan asas tak ada keperluan asas. Nak makan apa? Kan? Tapi bila dah keperluan asas, dah ada keperluan asas, makan ada, tempat tinggal dah ada, barulah dia mencari-cari kasih sayang. Sebab tu rumah tangga banyak terjejas waktu PKP. Saya banyak buat sesi kaunseling. Terjejas sebab apa? Sebab tak ada kerja. Sebab tak ada kerja, dia penuh dengan kerisauan.
Stres. Nak cari duit kat mana? Sebab isunya tentang apa? Nak cari duit kat mana? Sebab isunya tentang makan. Boleh makan tak? Boleh kekal dalam rumah tu selamat atau tidak? Dan sebab itu isu tentang duit ini adalah bagaimana kita menggunakan duit itu untuk bahagia. Adakah ianya faktor segala-galanya? Belum tentu. Tapi banyak benda yang kita tengok perlukan duit. Selepas ni akan kongsikan banyak lagi. Tapi saya berminatlah yang mana yang hierarki tadi tu kan. Makan, keselamatan. Itu fakta. Itu fakta kan. Dan bawah tu. Tapi rata-rata masyarakat kita ni cukup makan, ada keselamatan, ada semua. Tapi dia tengok jiran sebelah ada lebih. Dia rasa tak cukup. Itu yang timbul duit segala-galanya. Itu dah sifat dengki lah tu. Tu Sikit dengki. je. Jealous. Tak boleh tengok orang lebih daripada kita. Sedangkan kita ni sepatutnya bersyukur dengan apa yang kita ada. Betul. Kadang-kadang Allah tu kita kena ingat, kita kena percaya, kena yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita ni kadang-kadang Allah tu bagi apa yang kita perlukan dalam hidup kita, bukan apa yang kita hendakkan. Beza kehendak dengan keperluan tu ada dua bezaan yang lain. Itu kita kena tengoklah apa kita kena ukurlah badan kita sendiri kan. Kalau kita pendapatan kita sekian berapa ribu sebulan, kadang-kadang ada orang yang kurang pendapatan tapi hidup mereka bahagia. Kadang-kadang saya tengok, bahagianya dia. Cukup. Serba-serbi cukup. Padahal pendapatan dia 2,000, 3,000 dia satu family tu kan. Yang kita ni ada yang berpendapatan lebih daripada 50,000, kadang-kadang tak cukup. Betul. Di manakah kesilapan tu? Apa yang bocornya dalam rumah tangga tu kan? Kita tak tahu. Mungkin sumber duit tu ke? Betul. Keberkatan dia ke? Kan? Benda ni kita kena tengok dalam institusi rumah tangga tu sendiri kan. Suami isteri ni macam mana? Macam Cik Fazli cakap tadi. Suami, dalam rumah tangga kita, suami adalah ketua keluarga. Dia memerlukan, dia kena sediakan tempat tinggal. Kita bukan minta rumah banglo pun. Jadi ada tempat tinggal berteduh, jangan kena hujan, jangan kena panas, kan, tempat berteduh. Kan? Selamat untuk diri kita, isteri kita, anak-anak, kan? Makan yang cukup, bukan nak minta makanan yang hebat-hebat pun. Cukup ada nasi, ada telur, ada kicap, ada ayam, cukuplah. Janji itu pun dah sedap dah. Sedap dah tu. Kan? Ada cukup pakaian. Jangan tak berpakaian pula. Takkanlah sebulan sekali kita nak bertukar baju. Itu tanggungjawab tu penting tu. Lepas tu pendidikan anak-anak. Kan, keperluan ini asas tu yang sangat penting. Kita tak ada kereta, tak ada itu bukan keperluan asas kita. Kita boleh naik bas jalan kaki pun sebenarnya. Okey, yang penting itu yang paling penting kita sediakan dalam rumah tangga kita. Duit untuk kegunaan keperluan asas ini kita bercakap dalam konteks mereka yang berumah tangga, mereka yang dah ada pasangan, berkeluarga dan sebagainya. Izwan, saya nak tanya, dah kahwin ke? Belum. Okey, Izwan sendiri, kita lihat kepada seorang wanita itu, kalau kita nak kahwin, pendapat peribadi saya, kalau kita nak kahwin, saya akan cari orang yang berkejaya, yang boleh kata orang boleh kita menampung kita berduit lah. Senang cerita. Kalau Izwan sendiri, kalau seorang wanita itu mencari lelaki yang berduit, adakah itu materialistik ataupun mata duitan? Bagi saya secara peribadi memang itu bukannya materialistik sebab seorang wanita tu dia nak hidup lama dengan seorang lelaki tu. So mesti dia nak menjaga kelangsungan hidup dia. So dia bukan mengenai materialistik atau tidak. Dia adalah macam mana aku nak terus hidup selepas ini. Jadinya macam saya sebagai seorang yang bujang, saya sendiri takut nak kahwin lagi, nak kahwin dulu. Sebabnya saya tanggungjawab tu sebagai seorang suami, sama ada cukup dari segi dah bersedia ke dari segi duit tu sendiri. Sedangkan duit untuk diri sendiri pun kadang-kadang rasa macam tak cukup. Sebab kita manusia memang sentiasa rasa tak cukup lah kan. Calon suami yang baik ni. Tapi bila nak fikir lepas kahwin semua expenses double. Bila ada anak nanti macam mana anak makan lagi, pendidikan lagi. So dia bukan isu materialistik atau nak jadi pisau cukur ke apa. Ia mengenai kita sebagai manusia untuk teruskan kehidupan. Macam mana kita nak hidup dalam masa 50 tahun lagi. Itu yang saya rasa perlu kita fikirlah. Sebab tu dah duit, ada planning. Sebab itulah duit tu, macam saya cakap sebelum ni, duit tu bukan segalanya, tapi segalanya perlukan duit. Kita nak pergi keluar, kena bayar tol, kena bayar parking. Selangkah je kita keluar, memang kena perlukan duit, walaupun RM1. Setuju. Okey, itu yang mana Izwan yang belum lagi berkahwin kan, mungkin persediaan yang dilakukan. Kita nak tanya kepada Ajali juga. Dia pun belum kahwin juga. Belum kahwin juga. Adakah ini sebenarnya faktor utama? Sebab apa, kalau tengok sekarang ni kewangan pun mencabar, barang-barang pun semua naik. Adakah ini sebenarnya persediaan Ajali sendiri?
Okey, firstly, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Syai memanggil Arja kat sini. Okey, sebenarnya saya setuju dengan ketiga-tiga panel mengatakan tentang keperluan dan kepentingan kita punya pendapatan ataupun wang. Tapi sebenarnya itu terpulang kepada setiap individu. Kerana bagi saya adalah seperti contoh macam saya yang masih lagi bujang. Jadi penghijrahan saya sudah hampir 4 tahun ke Kelantan. Ternyata ia satu pilihan yang cukup bijak. Kerana saya rasa di Kelantan, as we know, yang kita faham adalah di living cost di sini, kos harga hidup sangat rendah di sini sebenarnya. Jadi bagi saya yang dah memulakan pekerjaan saya sebagai seorang pensyarah di sini, almost setahun, saya melihat ini sebagai satu yang mana saya dah jual kereta saya last 2 years, minta maaf. Jadi baru-baru ini saya baru saja membeli kereta baru saya after 2 years. Jadi saya melihat keuangan saya lebih hebat, lebih baik dan lebih ke arah yang lebih positif bila saya berpindah ke Kelantan. Kerana saya rasa saya menggunakan kebijaksanaan saya sedikit kerana I have to be creative to susun journey dalam hidup saya. Kerana bila saya melihat di Kota Baru ini satu proses yang mana saya seorang penggiat seni, pensyarah dalam bidang seni persembahan. Jadi di sini adalah lubuknya. Jadi bila saya ada wang yang lebih, ada sedikit simpanan, saya menggunakan untuk melakukan beberapa projek yang bersifat community based dengan anak-anak muda di sini, Kota Baru. Jadi saya melihat, saya tak boleh bercakap tentang berumah tangga sebagai seorang suami kerana saya masih lagi single. Tapi perspektif saya sebagai seorang bujang yang perjalanannya berjuang ke arah seni itu di sini adalah pilihan yang cukup tepat. Sebenarnya, ya. Tapi wang memang is everything, money is everything. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama, dia berbalik kepada situasi seseorang itu. Jadi macam Kak Ifah saya dah berumah tangga, dah beranak, bersuami dan sebagainya. Jadi kalau kita nampak dia punya cost, dia punya gelang pun saya dah takut dah sebenarnya. Ajali, nampak ni macam ni Ajali kena cari calon orang Kelantan lah, Mat Kelantan lah apa ni? Atau kemah banyak kat Kelantan tu. Ni, kita nak cari tapi hak comel sifat Ifah Razia tak ada. Maksudnya terbuktilah Ajar dia lebih bahagia di Kelantan. Okey, dan ini mungkin pendapat keempat-empat panel kita di studio. Tapi bagaimana sebenarnya untuk kita ataupun kita nak mengimbangi kita punya orang kata kehendak dan juga keperluan, juga emosi-emosi kadang-kadang pasangan kita. Tapi kejap lagi Cik Fazli kongsikan, kita nak dengar juga kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom. Bagi Mek Zura penting sebab sekarang ni ialah kita macam-macam kan. Dunia semakin pesat dah. Anak sekolah pun canggih-canggih sekarang. Lepas tu rasanya bila kalau katalah kita dalam keluarga kekurangan duit, mungkin benda tu kadang-kadang menjadi punca kemurungan antara kita dengan suami. Pada pendapat saya rasa penting because if anything semua barang atau keperluan kehidupan kita semua memerlukan duit. So memang sangat penting lah pada saya. Saya rasa benda tu penting sebab kalau tak ada duit kadang tu susah nak pergi mana-mana, nak dating ke. Lepas tu nak beli barang tu, barang ni. So saya rasa kalau nak susah senang bersama pun boleh. Tapi kalau saya rasa benda tu penting dan saya tak nak susah. Ialah sebelum kahwin benda tu harus kita fikirkan juga. Nombor satunya ialah tak semestinya pasangan kita tu sejenis yang berharta. Sebabnya bagi Mek yang penting sekali pasangan kita tu tahu tanggungjawab dia. Saya rasa sangat-sangat perlu sebab benda tu nanti dah kahwin baru kita tahu dia banyak hutang. So kita pula yang kena tanggung hutang dia. So saya rasa macam lebih baik kita tanya dulu so kita tak terbebanlah di kemudian hari. Yes, sangat penting because if anything financial plan untuk decide pada masa hadapan sangat-sangat penting lah because kita nak tahu orang ni jenis macam mana, perangai dia macam mana, especially bila berkaitan dengan kewangan. Kalau orang ni jenis boros, kita boleh prepare lah macam mana nak limitkan dia punya spending. Kita boleh decide financial planning macam mana tiap-tiap bulan untuk keperluan harian. Baik, itu dia pandangan orang ramai mengenai duit ini. Duit penentu bahagia, betul atau tidak? Kita ada banyak pandangan. Ada yang kata duit bukan segalanya. Ada yang kata bahagia itu boleh diukur berbeza untuk setiap individu dan sebagainya. Baik, ada satu artikel ni saya nak bertanya kepada Encik Fazli. Saya bacakan sedikit. Sanggup kongsi akaun bank, wanita menangis duit simpanan licin dikebas kekasih. Dah kalau kita ada duit, orang ambil kesempatan pula. Macam mana tu Encik Fazli? Itu disebabkan emosi cinta tadi lah. Sebab dia rasa, sebab dia dah ada duit.
Kemudian dia rasa safety dengan bakal pasangan. Sebab dia ada sayang. Jadi sebab tu dia serahkan segalanya. Sedangkan dia selagi belum kahwin ni pun kadang-kadang kita kena banyak berhati-hati sebab selepas kahwin biasanya perbezaan karakter kita akan nampak jelas selepas kahwin. Betul. Kan? Tama-tama mungkin dia datang dengan kita tu sebab apa? Sebab duit akaun kita. Sebab tu pada saya setuju bila Izwan sebut tadi. Dia macam ni. Kadang-kadang saya setuju orang dulu kan. Bila datang dia tanya kerja apa. Bukan sebab mata duitan tapi sebab dia nak memastikan bahawa anak dia bila kahwin dengan orang tu terjamin selesa selamat. Sebab dia macam ni, orang yang bekerja dia ada karakter. Kalau tak boleh kerja. Maknanya dia ada tanggungjawab, dia ada kepribadian yang bagus. Sebab tu dia bekerja, dia ada duit. Jadi salah satu yang kita nak ukur kebaikan, kebolehan dia untuk menjaga anak kita ni adalah itu, kerja. So kalau tak ada duit, macam mana mak bapak nak yakin kan? So dari satu sudut memang penting untuk berduit. Cuma soal dia banyak mana. Kan? Banyak mana yang nak dikatakan ada duit kita akan rasa cukup bahagia. Dia sebenarnya tentang duit banyak tak banyak ni isunya tentang kecukupan. Rasa cukup. Dia ada satu kajian yang saya baca sangat menarik tentang yang dilakukan oleh University of California, kajian oleh Sonja Blask-Komisky. Dia buat kajian tentang happiness. Jadi ada orang yang bekerja dia kata dia happy sebab gaji dia 30,000 setahun, dia akan happy bila dia capai 50,000. Tapi orang yang 100,000 dia kata dia akan happy bila dia capai 250,000. Maknanya isunya bukan tentang duit, isunya adalah rasa cukup. So isu rasa cukup pula ni ditentukan oleh dua perkara. Salah satu adalah lifestyle. Kan? Macam kita makan nasi dengan telur cukup lah kan. Tapi ada orang nasi dengan wagyu tak cukup. Kan? Sebab pada dia makan sebab rasanya lebih kurang adalah perbezaan sedikit rasa. Tapi dia rasa bahagia dengan dia makan wagyu hari-hari. Kita rasa bahagia dengan telur hari apa, kita rasa bahagia kita makan je. Betul. Tak ada isu. So isunya adalah tentang kecukupan lah. Sebab itu pada saya berhati-hati bila isu tentang macam ni kan. Orang kata cinta membutakan. Ia bukan cinta membutakan tapi cinta yang emosinya memuncak merendahkan rasional. Faham. Dan bagaimana pula kalau dalam pasangan suami isteri ni bahagia suami itu terletak kepada mencari nafkah. Dia membahagikan isteri tetapi isteri pula kena tinggal suami pergi cari pergi kerja tak balik-balik sebab apa isteri perlukan masa. Kak Effa mungkin tu mungkin rumah tangga orang lain macam saya pula keluar rumah cari rezeki sama-sama cari rezeki beza saya kan untuk yang kita general lah yang kebanyakan ada sekarang ni suami isteri keluar bekerja sama-sama. Betul. Yang seorang suami dia kerja yang ini, seorang kerja yang ini kan mencari pendapatan tu bersama-sama. Macam saya bersama-sama dengan suami saya kerja macam tu. So bila isteri dia duduk rumah lah tunggu suami dia balik. Tapi sebenarnya geram kadang-kadang ni. Tak macam tadi kes satu ya kan. Geram je aku yang kau bagi percaya sangat tu pada boyfriend awak sampai habis semua licin. Tolong perempuan-perempuan jangan jadi bodoh. Jangan jadi bodoh. Perempuan sekarang, zaman sekarang ni kena fikir, kena pandai cari duit. Kena ada berduit. Sebab perempuan yang cantik dah banyak dalam dunia ni. Perempuan yang berduit tak ada lagi. Tolong jangan jadi bodoh. Geram kadang-kadang. Saya ni jadi isteri orang pun duit suami, duit saya semua masuk dalam akaun saya. Oh, okey. Duit saya apa duit dia? Tapi sebenarnya akaun saya semua suami saya yang jaga. Oh, lah terbalik pula. Tapi semua sign semua saya keluar. Dia tak boleh keluar sebarang sebab semua masuk dia. Betapa sayangnya suami pada saya. Untung kan. Jadi kita kena saya nak didik pada para wanita, para isteri, tolong buat macam perangai saya. Mana yang elok ikutlah. Maksudnya kena tegas sikit. Kena tegas sikit. Duit kita mana yang duit suami nafkah bagi itu kita simpan. Jangan kita belanja macam-macam, jangan beli macam-macam. Beli mas tak apa. Beli mas tak apa. Nanti suami pula beras kita beli. Tak apalah bang, beras kita diet. Kita diet. Seminggu 2 kali sudahlah makan nasi. Betul, janji yang penting cukup dan juga persefahaman tu kan. Betul. Dan mungkin Izwan boleh tambah juga kan, kalau sekarang ini memang sangat mencabar dari segi pemilihan pun kan. Orang memang kalau handsome sekali pun macam mana, dia memang tengok orang kata status dia dah orang kata stable ke belum kan. Bagaimana sebenarnya untuk kita pandai kita celik untuk kita membahagikan dari segi kita punya kebahagiaan yang memang kita perlukan dan juga duit untuk keperluan kita. Bagi saya setiap individu tak kisahlah lelaki atau perempuan, kita ada kemahuan, kita ada impian masing-masing. Jadi
tengok balik apa yang kita nak dalam hidup kita. Dan itulah yang kita cari dalam mungkin dalam pasangan hidup kita nanti. Kalau orang tu kemahuan dia nak RM50,000 dalam bank account, so dia kena carilah suami ataupun isteri yang boleh merealisasikan kemahuan dan juga impian tersebut. Dan itu bukan bermakna dia adalah pisau cukur ataupun materialistik. Itu hanyalah dia sebagai seorang manusia yang ada kemahuan dan juga ada keinginan dalam hidup ni. Dan juga dari segi mungkin paras rupa ataupun fizikal tu mungkin tak penting bagi zaman sekarang sebab disebabkan benda-benda tersebut, macam kemahuan dan juga keinginan tu. Bagi saya pokok pangkalnya, yang penting hati kita tenang dan kita tahu apa yang sebenarnya kita nak dalam hidup dan kita dah set. Kalau kita nak, macam Cik Fazli cakap tadilah, ada orang RM50,000 dalam bank account dah bahagia. Ada orang nak RM250,000. So masing-masing ada target dan juga kemahuan masing-masing. Jadi yang penting hati kita tahu apa yang kita nak dan hati kita tenang menjalani kehidupan tu, barulah bahagia. Betul. Okay, baik, itu pandangan 3 panel kita. Saya nak tanya kepada Arja lah. Kita cakap tentang duit tadi, banyak kita tuju kepada kaum lelaki kena ada duit untuk tampung isteri dan sebagainya, dan Kak Ifah sendiri ada bagi tahu perempuan pun wajib kena ada duit untuk kita punya keselamatan. Perempuan ni banyak habiskan duit juga, habis duit lelaki. Dan jadi saya nak tanyalah kepada Arja, kalau cari calon isteri ni nak cari yang bekerja ke, berduit ke, atau macam mana? Okey, sebenarnya jujur untuk saya yang 39 tahun ni, saya rasa saya perlu mencari yang bekerja dan ada simpanan yang terlalu banyak. Mudah untuk saya. Bagus. Jujur tu bagus. Ajak dia kena alasan sekali kenapa. Jujur. Kerana saya melihat, saya sangat setuju dengan ketiga sebenarnya. Saya sangat setuju kerana contoh macam kalau saya nampak sekarang ni, kita bercakap tentang lelaki yang bakal mendirikan rumah tangga. Jadi kita ada profession yang stable, duit, kereta dan sebagainya, tapi one day kita tak akan kekal relevan sampai, kita akan up and down. Journey dia tidak akan sama. Jadi bila untuk berpasangan, memang betul hak individu, tapi saya memilih untuk seorang yang ada kerjaya, seorang yang kita panggil manusia dan ada masa depannya. Jadi maksudnya to have someone yang berkerjaya dan ada duit yang banyak adalah bonus. Dan saya melihat wanita-wanita di sini sebenarnya mereka pandai berdikari dan pandai bekerja sendiri walaupun berniaga di tepi jalan. Itu yang saya nampak. Jadi untuk menjawab soalan, saya rasa perlu untuk 2023 ini pada pasangan lelaki ataupun wanita yang ingin berumah tangga perlu mencari. Kadang-kadang kita ni orang tua kita kan make sure menantu aku kerja bagus, kerja bank, doktor dan sebagainya. Jadi kadang-kadang saya rasa itu bukan culture, itu satu ketetapan yang bahawa sistem untuk berumah tangga perlu ada bukan hanya kerja yang bagus tapi juga kita panggil financial yang bagus. Jadi bila kita berumah tangga, bila saya tak ada duit, isteri saya ada duit. Jadi kita bila berumah tangga, kita adalah bersama-sama. The togetherness itu perlukan. Jadi bukan hanya faktor duit, tapi faktor juga hang susah aku tolong hang susah. Something like that. Jadi jadi perlunya mencari pasangan yang ada kerja dan ada pendapatan sendiri. Itu menjamin masa depan sebenarnya. Saya sukalah konsep kebersamaan tu. Tapi kalau kebersamaan, persahaman, sufu-sufu kafar. Okey, yang mana kita tahu kadang-kadang pasangan suami isteri ni, dia lagi-lagi kalau isteri mungkin lebih orang kata bekerjaya, dia mula untuk merendah-rendahkan suami, ataupun suami kalau dia dah ada kuasa, dah ada duit sikit, dia mula tak pandang isteri yang suri rumah dekat rumah ni. Bukanlah semua, skandal, tapi kahwin banyak. Kena masukkan juga tu. Itu betul. Ini kisah benar. Betul, ini kisah benar. Dan mungkin ini sedikit sebanyak memberi juga kesan emosi kepada pasangan kita, Cik Fazli. Pertama saya nak ambil dari sudut macam ni. Katakan isteri bekerja gaji lebih besar dan pendapatan. Sebab saya tengok ramai wanita-wanita hari ini pendapatan lebih tinggi daripada suami. Ini banyak berlaku sedemikianlah. So pesanan saya kepada suami, anda tak boleh biarkan keadaan ini selesa dalam keadaan sebegini. Sebab apa? Sebab anda adalah ketua keluarga. So bila anda ketua keluarga, anda kena berusaha untuk meningkatkan pendapatan. Walaupun mungkin takkan sama juga. Tetapi paling tidak kita berusaha. Jangan selesa dalam keadaan itu. Sebab itu pada saya, lelaki yang ada ego, dia tak akan selesa dalam keadaan. Sebab ego ni penting juga pada seorang lelaki. Sebab kalau dia tak ada ego, maka dia akan duduk dalam zon selesa. Biarlah isteri cari duit, aku relax, goyang kaki. Sedangkan dia ketua keluarga. Sedangkan tanggungjawab nafkah tu pada dia. Memanglah nafkah ni dia ikut kemampuan. Tetapi takkanlah kita nak berada dalam keadaan ikut kemampuan. Sebab apa? Sebab kita duduk dalam zon selesa kan, biar isteri yang bertanggung. Patut ada perasaan malu. Itu satu. Yang kedua,
bila isteri mempunyai pendapatan yang lebih, anda kena ingat ketua keluarga tetap pada suami. Betul. Tetap pada suami. Dan pada keadaan sebegini sebenarnya, suami akan jadi sangat sensitif. Itu suami yang baiklah, tapi suami yang tak baik tu dia lantak dia lah, asal isteri aku bagi duit aku tak kisah nak kisah apa kan. Goyang kaki je. Tapi lelaki yang baik dia akan lebih sensitif. Ya. Sebab saya satu kes, isteri beli iPad untuk anak, tak ada bagi tahu suami, pakai duit isteri. Suami punya terasa dia punya merajuk bukan main lama. Sebab apa? Sebab at least paling tidak cakaplah abang nak beli iPad untuk anak kan. Untuk tujuan pembelajaran. Nak hadiah untuk anak SPM ni hari ni. So hari ni kan. So pada saya yang penting adalah bagaimana sebagai seorang suami anda kena keluar daripada zon selesa, nak tingkatkan pendapatan nafkah untuk apa? Untuk membahagiakan keluarga. Tapi pada isteri pula bila kita pendapatan besar, kita juga kena pandai menghormati, meletakkan suami pada posisi yang betul. Sebab kalau tidak kita juga tidak akan menikmati bahagia. Sebab kita kaya contoh. Buat apa kita kaya? Saya rasa pada seorang suami, paling bahagia kita ni bila kita ada duit adalah bila kita boleh bahagiakan isteri. Kan isteri nak boleh beli, rasa seronok ya Allah. Kadang-kadang kita rasa kan isteri rasa seronok bila suami bagi hadiah. Ramai orang ingat isteri yang rasa seronok. Pada saya yang lebih seronok adalah suami. Ya, murah rezeki lagi. Murah rezeki. Bagi pula hadiah buka tu kalung rantai kan berat 3 kilo pakai tu rokok kan. Seronok paling seronok. Tapi yang bahagia tu suami. Sebab apa? Suami bahagia bila melihat isteri bahagia. Itu sebenarnya. Sebenarnya rezeki itu datangnya, okey katalah macam saya ni, bos. Saya bos. Okey. Sebenarnya wanita yang di hadapan tu sebenarnya di belakang dia siapa? Suami. Begitu juga lelaki yang di hadapan dia belakang dia isteri, ibunya. Kan yang mendoakan kejayaan dia, kebaikan dia kan. Jadi bila isteri ni gaji lebih pada suami. So kena ingat, rezeki tu Allah bukan datang kepada kita isteri ni. Rezeki anak ada kat situ, rezeki suami sebab merestui dia datang kita melalui kita. Jadi kita ni kena kongsi rezeki kita dengan orang yang kita sayang. Itu kadang-kadang isteri ni kena beringat jangan ego juga. Bila you ada satu tahap yang tinggi daripada suami, jangan lupa daratan. Jangan cakap lelaki ada skandal, wanita pun ada skandal. Zaman sekarang ni. Kita jangan salahkan lelaki ni. Saya pun nak marah dengan wanita juga ni. Bila dah lupa daratan, nampak ada lelaki lebih kaya daripada suami dia, mulalah main kali 3. Macam sultan drama tadi? Ya, kan tak boleh macam tu. Jadi kita kena ingat penguatan suami. Tanpa suami ni kita tak akan berjaya sampai tahap ni. Ingat kadang-kadang kenapa dia boleh jadi kecurangan bila dalam keadaan kaya kan? Sebab dia macam ni. Pasangan kita dia ada kebaikan dia. Maafkan saya juga sedikit sebenarnya. Boleh silakan. Macam aku pula. Silakan aja. Haja, boleh dengar kami? Okey, maafkan saya. Okey. Ya, boleh. Jadi itu sekiranya kalau kita melihat dari konteks suami dan isteri, maafkan saya. Tapi mengikut konteks seorang bujang, jadi duit yang membuatkan saya bahagia adalah bila saya salurkan kepada ahli keluarga saya. Betul. Jadi macam saya seorang yang pejuang seni di sini, bila saya salurkan wang-wang saya sebenarnya pada aktiviti-aktiviti seni yang bermanfaat kepada young generation di sini sebenarnya. Jadi itu perspektif seorang yang bujang dalam bidang seni. Jadi saya tidak ada isteri yang saya nak kalungkan rantai emas besar. Alah, kahwinlah cepat. Jadi tapi saya tak ada saya gurau. Alah. Saya rindu. Jadi saya membelanjakan wang saya tidaklah besar, melepak di sedikit. Kadang-kadang kalau lihat di Instagram saya itu banyak beberapa aktiviti seni yang saya buat di sini sebenarnya. Jadi wang itu bahagia kepada saya bila saya dapat salur kepada benda-benda yang memuaskan hati saya dan kepuasan pada seni itu sendiri. Itu dia kepuasan dan juga apa yang membahagiakan Haja. Tapi untuk Izwan, kalau saya boleh tambah sikit, dari segi suami isteri ni, saya sebagai seorang yang bujang nak mempersiapkan diri saya, kita nak memimpin keluarga ni bukan sahaja dari segi memberi nafkah secara duit. Dan kita juga bagi pendidikan dari segi mendidik agama, pendidikan macam mana kita nak teruskan kehidupan sebagai suami isteri. Jadi saya rasa yang pokok pangkalnya yang penting adalah saling menghormati. Kalaulah isteri yang dipilih itu gajinya lebih daripada seorang suami, isteri itu harus tahu, harus hormat suami tersebut dan juga tahu di mana taraf dia sebagai seorang isteri dan juga perlu menghormati lelaki itu sebagai seorang suami juga. Sebab kita dalam agama pun mendidik macam suami isteri harus menghormati suami walaupun apa yang terjadi sekalipun. Jadinya yang
Yang pentingnya cara kita sebagai lelaki nak memimpin keluarga tu, itu yang paling penting lah. Betul, saya setuju. Okey, baik. Secara ringkas ni kita dah tak ada masa. Encik Fazli, kata-kata terakhir mengenai topik ini, apa yang boleh kita rumuskan? Nampak macam rancak. Kan? Selalu panggil tak ada masa. Boleh buat 3 jam. Saya ingat antara benda yang boleh kita... Dia sebenarnya untuk bahagia, dia ada satu istilah adalah super conscious mind. Iaitu kita kena menikmati, menghargai apa yang kita ada hari ini. Sebab kadang-kadang apa yang kita ada mungkin tak banyak tetapi kita dapat nikmati. Contoh, kita makan nasi dengan lauk telur. Budu campur budu ikan singgah pulau sedap. Tapi bila kita makan, kalau kita serabut fikir benda lain, kita tak dapat nikmati. Tapi bila kita makan dengan tujuan kita, ya Allah, aku nak menikmati makanan ini, kita akan dapat nikmati dan kita akan rasa bahagia walaupun hanya ikan singgah. So isu hari ini adalah tentang bagaimana untuk kita menikmati apa yang kita ada walaupun duit itu tak banyak. Sebab kita tengok orang yang tak ada duit tapi bahagia, kenapa? Kerana dia menikmati, dia rasa cukup dengan apa yang dia. Dengan nikmat Allah bagi itu. So sebab itu pada saya, pasal saya mudah lah. Dalam rumah tangga, cari rasa cukup. Kemudian dengan syarat dia apa dia? Segala tanggungjawab ditunaikan, baru kita boleh nikmati. Kalau tak, itu dia kuncinya. Segala tanggungjawab ditunaikan, rasa cukup dan juga sentiasa bersyukur dengan nikmat apa yang kita berikan. Okey, Fatih, kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada keempat-empat tetamu kita atas pelbagai perkongsian. Ada juga tips-tips yang diselitkan di dalam perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Thank you, Arja. Thank you. Jaga diri di sana. Jauh sama-sama. Terima kasih WHI. Terima kasih banyak. Syirah, bukan Arja je dari Kelantan. Kita punya tamu semua dari semua orang Kelantan. Ya, terima kasih kita banyak ucapkan kepada Cik Fazli, Effa Razia dan juga Izwan Arif kerana bersama dengan kita. Ada dari segi wanita, lelaki dan juga bujang hari ini. Betul.